Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasihlah kepada peserta-peserta yang masih lagi di talian yang bersama-sama kita dalam program webinar normal baharu Bandar Rendah Karbon. Jadikanlahnya sebagai realiti. Okey, saya sebelum itu mengucapkan terima kasihlah ke atas persediaan pihak UST, khususnya pihak Kementerian Alam Sekitar dan juga Air atau KASA. Dan juga pihak Green Tech yang menjemput dan juga memberi kesempatan kepada saya, khususnya kepada Majlis Pemadaran Kelang untuk berkongsi maklumat tentang program recycle di Majlis Pemadaran Kelang. Okay, next. Next one. Okay, next. Okay, sebelum tu kita ke latar belakang lah. Yang mana mungkin ialah semua orang tahu Kelang kat mana, dan untuk makluman Kelang ni berhampiran dengan daerah Petaling, yang mana daerah Petaling ni terdiri daripada 3 PBT yang kuat dan gah Bandaraya, Majlis Bandaraya. Jadi secara tak langsung ianya akan memberi satu competition pesaing yang sihat kepada MPK untuk terus bergerak maju ke depan. Okay, next. Saya sentuh sejarah sedikit. Kenalah kenal Kelang. Kalau tak kenal maka tak tahu dan tak cinta. Jadi itulah, Kelang ni sebenarnya sebuah bandar lama, antara salah sebuah bandar yang tertua di Semenanjung Malaysia, yang mana ditubuhkan pada tahun 1890. Yang mana ketika itu pihak berkuasa tempatan dikenali sebagai Lembaga Kesihatan Kelang, kemudian pada tahun 1945 kepada Lembaga Bandaran Kelang. Kat sini tak sebut pula keluasan. So maknanya orang dulu pun saya mungkin pasti macam mana nak detect keluasan tu. Itu persepsi saya lah. Kemudian pada tahun 1954 ke Majlis Bandaran Kelang seluas 57 km persegi. Kemudian naik taraf kepada Majlis Daerah Kelang 63 km persegi pada tahun 1971. Dan kemudian bila penaikan taraf semua PBT di Semenanjung Malaysia dengan penguasaan Akta 171, Kelang menaik taraf kepada Majlis Perbandaran Kelang, dan ketika itu keluasan majlis adalah seluas 75 km persegi. Kemudian melalui prosedur di bawah Seksyen 43 Akta Kejahatan kita buat perluasan kawasan, dan pada tahun 2000 Kelang mencapai keluasan seluas 185 km persegi, dan pada 2005, bulan Mac 2005, bila perluasan sepadan atas arahan pihak berkuasa negeri, so Kelang telah pun diluaskan merangkumi keseluruhan daerah Kelang seluas 574 km persegi. Okay. Jadi Kelang ni next, seperti yang sedia maklum, kita ada Pelabuhan Utama Negara sebagai pintu masuk utama negara, khususnya dalam penyiaran ekonomi melalui jalan air. Jadi itulah kekuatan Kelang yang mana menjana kepada pembangunan ekonomi, khususnya industri, pembangunan sektor industri dan juga perdagangan yang mainkan peranan penting di kawasan Majlis Pemadaran Kelang, dan juga sebagai salah satu pusat penyiaran ekonomi kepada kawasan Lembah Kelang. Dan untuk makluman, kawasan asal kalau merujuk pada pelan tadi yang berwarna pink itu adalah kawasan asal. Kemudian bila perluasan pada tahun 2005, kita diarah untuk memperluaskan kawasan pentadbiran ke seluruh daerah Kelang, maknanya masuk kepada seluruh kawasan yang warna hijau di belah utara ataupun koridor utara di apa ini panggil Mukim Kapar. Kemudian tengah-tengah tu kita ada Sungai Kelang sepanjang 21 km yang mana sebahagian daripada sungai terpenting di Lembah Kelang sepanjang 121 km daripada Kuala Lumpur, daripada Ampang sehingga ke Pelabuhan Kelang. Dan di sebelah selatan itu adalah sebahagian daripada Kelang Selatan. Jadi keluasan keseluruhan adalah 574, dan yang sebelah kanan tu telah pun diambil alih oleh Majlis Bandaraya Shah Alam seluas 54 km persegi. Dan yang sebelah kiri itu kebanyakan pulau-pulau yang masih hijau ataupun kawasan hutan yang mana di reserve sebagai hutan simpan di bawah pengurusan Jabatan Hutan Negeri Selangor. Okay, next. Secara umumnya latar belakang MPK, kita ada visi. Visi ini sebagai salah satu kita punya asas lah dalam kita nak bergerak untuk mentadbir dan mengurus satu organisasi. Jadi kita mengambil tanggungjawab lah untuk menjadikan Kelang ni sebuah perbandaran yang bertaraf antarabangsa, yang sebuah PBT yang bertaraf dunia, sebab kita ada pelabuhan bertaraf dunia iaitu antara 12 pelabuhan, yang ke-12 pelabuhan terbaik dan juga yang paling utama
di dunia, jadi secara langsung memberi impak kepada perancangan dari sudut holistik ya, dan juga fizikal. Kemudian kita ada misi majlis ialah untuk merancang, mengawal dan juga pembangunan, memberi perkhidmatan yang berkualiti lah kepada melalui mekanisme tadbir urus yang berdara maju dan juga kepada masyarakat yang lain. Jadi sebuah bandar lama yang berusia 130 tahun ya. Jadi sudah tentulah kita banyak cabaran-cabaran ya dalam kita nak memastikan bahawa matlamat dan juga perkhidmatan yang diberi kepada rakyat sentiasa berada dalam tahap yang terbaik lah. Okay, next. Dalam program recycle ni, memanglah kita tidak dapat lari dan juga kebergantungan kita kepada pengurusan ya, sebab pengurusan khususnya ketua organisasi yang dipertua memainkan peranan penting. Ialah sebagai orang yang mendorong dan juga yang memberi sokongan kuat dalam kita nak melaksanakan sebarang program, khususnya dalam program recycle yang mana telah diperkenalkan oleh pihak berkuasa negeri untuk memberi penekanan kepada aspek-aspek pembangunan kita semula. Jadi sebagai penggalak kepada sektor dalam program kita semula ni, jadi kita ada 5 unit di bawah YDP dan juga 16 jabatan, dan kita melaksanakan konsep kolaborasi ya, walaupun selain daripada dengan agensi-agensi luar, kita juga ada program kolaborasi antara jabatan dalaman ya. Dan saya merujuk kepada next plan guna tanah sebagai sebuah pembandaran yang lama yang dah orang kata dah berusia ya. Jadi walau bagaimanapun untuk pembangunan dan juga misi pembangunan ataupun arus perdana tentang pembangunan high-tech, digital, IT dan sebagainya, kita tidak dapat lari. Jadi saya rujuk kepada guna tanah lah ya. Sebab guna tanah ataupun strategi guna tanah ini dia memainkan peranan penting dalam kita nak mencorak arus pembangunan ataupun elemen-elemen pembangunan fizikal khususnya. Dan kalau dilihat dari sudut keluasan guna tanah ataupun komponen guna tanah, di sini kita dapati memanglah kebanyakan kawasan Kelang ni masih lagi hijau, yang mana hutan merangkumi 29% daripada keluasan guna tanah keseluruhan. Di samping kawasan pertanian ini lebih kepada kawasan luar bandar lah, kawasan kampung-kampung, yang mana kawasan pinggir dan juga kawasan luar bandar, selain daripada kawasan yang tepu di pusat bandar, khususnya di pusat bandar Kelang Utara dan juga di kawasan Kelang Selatan ya. Dan sektor perumahan di samping itu juga disupport oleh sektor perindustrian sebanyak 8.9%, perumahan tadi 10.81%, dan sektor perindustrian 8.91% di samping kegunaan tanah yang lain. Okay, next. Okay, berdasarkan kepada statistik jumlah penduduk, Kelang memang mengalami satu proses kehadiran penduduk yang agak drastik ya, khususnya Kelang sebagai pusat bertapaknya sektor industri dan juga sektor perniagaan disebabkan adanya pelabuhan tadi. Jadi kalau merujuk kepada statistik yang direkodkan pada tahun 2017 sehingga kini sebanyak 942,600 orang lah ya, penduduk, dan dijaga meningkat kepada 1.251.2 orang penduduk. So yang ni tak termasuk warga asing lah yang datang bekerja di kawasan Kelang ya, khususnya yang dibawa oleh pelabur-pelabur dan juga industri player yang ada di Kelang. Jadi dianggarkan lebih kurang mungkin lah ya, dalam 1.2 juta lah penduduk Kelang termasuk warga asing. Kemudian kita fokus kepada topik tentang program kita semula Majlis Pembandaran Kelang, adakah ianya menjadi satu realiti. Jadi saya merujuk kepada proses dan juga amalan sebelum ni lah, di mana amalan konvensional ataupun kaedah perurusan bahan-bahan ataupun sisa-sisa buangan ni adalah menjadi satu proses ataupun amalan yang mana sejak daripada sebelum ni, iaitu kaedah secara konvensional. Dan berdasarkan kepada proses perurusan secara konvensional, iaitu kutipan daripada rumah-rumah yang dibuat oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik oleh MPK, serta kaedah-kaedah pengutipan sampah di kawasan lapangan, di luar kediaman dan sebagainya melalui kontraktor-kontraktor pembersihan dan sebagainya. Jadi dia relate kepada kos ya, dan kos ni memang memberi satu impak penting dan juga memberi impak besar kepada pengurusan dan juga
kepada pengurusan pihak majlis khususnya, sebab kita menjadi tanggungjawab PBT untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Jadi perkhidmatan terbaik ini bukan sekadar untuk melaksanakan proses kutipan sampah ataupun program-program pembersihan, tetapi juga kita juga bertanggungjawab dalam melaksanakan dan juga menyediakan kemudahan-kemudahan ataupun perkhidmatan lain. Jadi dalam kes ini kalau dilihat statistik tentang kuantiti sampah yang dihantar kepada tapak pelupusan sampah yang mana diarahkan oleh pihak berkuasa negeri di Jeram, iaitu melalui kaedah sanitary landfill. Jadi kalau merujuk kepada statistik yang dikemukakan oleh Jabatan Perkhidmatan Persekitaran Majlis sejak tahun 2015, so berat sampah ataupun tan ataupun kuantiti yang dihasilkan adalah pada tahun 2015 merujuk pada kuantiti sampah yang dihantar ke pusat pelupusan Jeram tu, yang kolom yang pertama. Daripada tahun 2015 sebanyak 191,834.85 tan dengan kos sekian 6.9 juta, lebih kurang 7 juta MPK belanja untuk tempoh setahun. Kemudian meningkat pada 2016 sebanyak 203.75 juta tan, dan daripada 2016 terus meningkat 231,000, kemudian 2018 246,000, dan last year 248,782.35 tan. Jadi kita dapat lihatlah dengan kos yang dibelanjakan bagi satu PBT dalam kita nak memastikan bahawa kutipan sampah ataupun jadual kutipan sampah berjalan dengan baik bagi memastikan bahawa penduduk ataupun setiap isi rumah tidak membuat aduan tentang proses ataupun pelaksanaan kutipan sampah. Yang ini proses kutipan secara manual. Kemudian kita lihat dari sudut kos pengurusan sisa pepejal sejak tahun 2015 yang tu tak ada data, kemudian kita start 2016 sebanyak 12 juta telah dibelanjakan bagi kos pengurusan sisa pepejal. Yang ini lebih kepada pelupusan sampah domestik. Kemudian meningkat pada tahun 2017, 2018 lebih kurang ada kenaikan sedikit sebelum, dan 2019 25.5 juta. So yang ini juga satu kos yang paling tinggi lah, yang agak tinggi. Jadi kalau dilihat juga dari sudut kos pembersihan sampah yang awam yang dibayar pada 2015, kemudian yang ini tak ada statistik. 2017 sebanyak 13 juta, 2018 26 juta, 2019 29 juta. Jadi total kos 69 juta. Dan secara keseluruhannya untuk tempoh last year sebanyak 63.754 juta telah pun dibelanjakan dalam kita nak memperuntukkan satu proses pelupusan sampah yang efisien dan juga satu proses yang berkesan bagi memastikan bahawa kutipan sampah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi kalau dilihat dari sudut peruntukan kewangan itu memang agak tinggi. Bukan agak tinggi, memang tinggi. Okey, next kaedah proses pelupusan. Yang ini memang sistem manual, yang mana kaedah konvensional kita merujuk kepada sistem sanitary landfill mana sampah itu dibuang kemudian ditutup dengan tanah. Ini di pusat pelupusan di Jeram yang mana dikawal oleh pihak UPN Selangor dan kebanyakan PBT menghantar sampah-sampah, tak kira lah sampah domestik ataupun sampah pukal dan sebagainya ke tapak pelupusan yang dikawal oleh pihak syarikat di bawah kawalan pihak berkuasa negeri. Dan berdasarkan pada info yang saya perolehi, satu negara untuk Malaysia ini berdasarkan pada info mungkin daripada pihak kementerian ataupun perbadanan sisa pepejal, sebanyak 37,000 tan sampah telah dihasilkan di seluruh negara dalam tempoh 1 tahun, dan sebanyak 13.5 juta tan sampah setiap tahun, dan melibatkan perbelanjaan sebanyak 2.2 bilion dalam tempoh setahun. Just imagine sebanyak 37,000 tan ni, kalau kita imagine secara akal ni memang agak sukar, tapi saya boleh membayangkan kepada data-data yang diperolehi, 37,000 tan ni hampir lebih kurang 30,000 muatan Airbus A380. Maknanya kalau satu negara tu sebanyak 30,000 Airbus dikumpulkan, begitulah dia punya kuantiti dan juga kapasiti sampah yang dihasilkan oleh penduduk Malaysia dalam tempoh setahun. Kemudian kalau saya translatekan kepada Kelang, Kelang sekitar lebih kurang 600 hingga 700 tan sampah setiap hari.
yang dihantar ke pusat pelupusan di Jeram, ya. Dan kalau dikonvertkan, kalau kita imaginekan dalam bentuk fizikal, so lebih kurang 6 atau 7 biji bas Airbus A380, 6 atau 7. Maknanya kalau daripada MPK nak ke Jeram ni 6 atau 7 kapal terbang A380 ke Jeram beratur 6 atau 7 flight. Jadi untuk itu atas kesedaran serta atas dasar dan juga saranan oleh pihak berkuasa negeri kita dan juga pihak kementerian melalui KPKT memang telah mengarahkanlah satu proses bagaimana kaedah pelupusan sampah ataupun kuantiti sampah ni dapat dikurangkan dan juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk dan juga manusia. Jadi relate kepada kemusnahan alam sekitar next sebelum ianya musnah. Jadi kita berpegang kepada next point. Kita berpeganglah kepada pedoman apa yang boleh saya rujuk tentang satu surah ni, telah berlaku kerosakan di darat dan di laut, kesan daripada perbuatan manusia, demikian supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap kerosakan yang mereka lakukan sebagai mereka kembali bertaubat. InsyaAllah lah, khususnya kepada saya dan juga warga di MPK lah. Dan berdasarkan pada satu hadis yang dapat kita petik di sini ialah dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Okey. Saya terharu sikit tentang hadis tadi. Terkesan nampaknya. Memang kita mungkin ada sikit sebanyak tersilaplah dalam kita nak mengurus satu tanggungjawab besar di sini. Okey, berbalik kepada tajuk ni tentang pelan tindakan kita ada pelan tindakan bandar rendah karbon . Jadi di MPK ni kita bergantung kepada ataupun kita menerima arahan daripada pihak berkuasa negeri tentang arahan untuk pelaksanaan teknologi hijau Selangor, yang mana satu pelan tindakan telah pun disediakan oleh pihak berkuasa negeri, mana telah pun dilancarkan pada tahun 2016, dan pelan tindakan ini sebagai usaha kajian negeri lah untuk ke arah negeri bebas rendah karbon, yang mana sasaran kajian negeri untuk pengurangan 45% intensiti pelepasan karbon daripada KDNK berbanding tahap pada tahun 2005. Jadi untuk enhancekan kepada pihak MPK, jadi pihak MPK antara 5 PBT perintis 5 perintis di Selangor iaitu PJ, Subang, Shah Alam, Sepang dan Kelang, antara 5 PBT di Selangor yang telah terpilih dalam pelaksanaan bandar rendah karbon. Dan susulan daripada arahan tersebut atau dasar tersebut, pihak MPK telah pun menyediakan satu buku ataupun pelan tindakan bandar rendah karbon. Jadi pelan tindakan bandar rendah karbon ini telah pun dilancarkan pada 27 bulan 7 2017 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar ketika itu, yang mana pelan tindakan bandar rendah karbon MPK ini merupakan bahan rujukan rasmi lah bagi membantu arah pembangunan rendah karbon di kawasan MPK. Dan pelan tindakan ini yang mengandungi 8 strategi dan juga 8 fasa pembangunannya. Jadi buku ni, pelan tindakan ini penting lah dalam kita nak menetapkan satu hala tuju yang supaya tidak hilang arah, fokus kepada apakah matlamat dan juga misi yang mana tercatat dalam misi low carbon MPK, ialah untuk mewujudkan satu bandar lestari yang rendah karbon secara holistik menjelang tahun 2027. Jadi state sasakan 2035, tapi MPK sasakan lebih awal. Jadi antara objektif pelan tindakan bandar rendah karbon, yang pertamanya untuk kita wujudkan satu tabik urus MPK yang efisien dan berdaya maju, konsisten dan sistematik melalui prosedur kerja yang lancar. Organisasi yang cekap di dalam pengurusan perbandaran rendah karbon bagi membantu negara ke arah memastikan pengurangan pelepasan karbon sebanyak 5% menjelang tahun 2027. Yang kedua, objektif pelan tindakan rendah karbon MPK ialah untuk merancang dan juga mengawal pembangunan dengan reka bentuk perbandaran rendah karbon yang sihat didiami sesuai riadah, berprinsip kejiranan hijau bersepadu selaras dengan elemen-elemen LCCF, Low Carbon Framework, Low Carbon City Framework. Yang ketiga, menerapkan budaya rendah karbon di kalangan komuniti Kelang untuk mengurangkan pelepasan karbon bagi meningkatkan kualiti alam sekitar melalui pemeliharaan dan juga pemeliharaan biodiversity.
Dan yang keempat, meningkatkan imej perbandaran Majlis Perbandaran Kelang sebagai bandar rendah karbon dengan mendapatkan pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi untuk ke arah tersebut, MPK telah menyediakan 8 strategi. Yang pertama iaitu program, next slide puan. Yang pertama itu program kesedaran. Kita ada 8 strategi dalam pelan tindakan bandar rendah karbon MPK, iaitu program kesedaran budaya bandar rendah karbon, lebih kepada pendedahan dan juga latihan kepada tenaga kerja MPK agar celik LCC melalui pengurusan sumber tenaga, penyelenggaraan aset dan juga persekitaran, menerapkan budaya rendah karbon, mewawarkan dan juga mempromosikan, laju sangat sebab saya takut masa saya terbabas, mengadakan usaha sama ataupun JV dengan pihak agensi kerajaan, swasta dan juga komuniti, serta menggalakkan perkilang di dalam komuniti ke arah mewujudkan bandar rendah karbon. Kemudian strategi yang 02 ialah untuk perolehan hijau MPK. Kita menyediakan satu garis panduan merangkumi tata cara kerja perolehan hijau, skop, kriteria utama, spesifikasi dan juga pemilihan dan juga perkhidmatan hijau berdasarkan slogan My Hijau Mark. Strategi yang ketiga ialah ke arah perkhidmatan cekap sumber, ke arah paperless dan servis. Ini kita memperluaskan sistem online bagi perkhidmatan yang ditawarkan di MPK, penghantaran memo secara maya, email, antara jabatan dan juga agensi, serta penggunaan peralatan digital di dalam edaran kertas kerja dan juga minimum mesyuarat. Strategi yang keempat, penyediaan pelan tindakan pembangunan MPK, yang ini lebih kepada pembangunan penerapan elemen-elemen low carbon ke atas Ibu pejabat MPK. Kita buat program penjimatan tenaga dan sebagainya. Kemudian kita fokus kepada pemaju swasta seperti Selangor Bio Bay di Pulau Indah, di mana pembangunan 1,300 ekar yang mana telah pun dibangunkan oleh pihak Center Spectrum, yang mana menerapkan elemen-elemen low carbon dalam pembangunan fizikal. Kemudian bangunan-bangunan agensi kerajaan, jadi kita libatkan juga agensi kerajaan bukan setakat di bangunan MPK, bahkan di bangunan-bangunan yang bersifat yang berjiran di pejabat daerah dan lain-lain agensi atau jabatan kerajaan. Kemudian bangunan kemudahan masyarakat, institusi pendidikan, sekolah-sekolah dan juga projek LRT 3 yang sekarang ini sedang dalam proses pembinaan, iaitu daripada Teluk daripada John Steer ke Sungai Buloh. Jadi melewati pusat bandar Kelang, jadi yang itu juga dapat elemen-elemen low carbon yang kita sarankan. Strategi yang kelima ialah memperkenalkan program cekap tenaga MPK berdasarkan kepada pelaksanaan penggunaan sumber tenaga elektrik bagi bangunan pentadbiran MPK dengan memperkenalkan program Earth Hour dan juga lain-lain program penjimatan melalui kempen-kempen kalangan warga MPK. Kemudian mengurangkan penggantungan kepada sumber tenaga sedia ada dengan meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbarui, contohnya sistem solar, LED dan lain-lain seperti yang dimaklumkan atau dibentangkan oleh pembentang-pembentang sebelum ini. Kemudian mensasarkan penambahan tenaga solar bagi bangunan di MPK dengan nisbah penggunaan tenaga solar dan juga tenaga fosil 5:95 atau 5% solar dan 95% tenaga TMB. So yang ini kita menggalakkan dan juga telah memasanglah beberapa panel solar di bangunan-bangunan MPK. Mensasarkan penjimatan tenaga bagi bangunan sedia ada di MPK dengan pengurangan sebanyak 5% minimum dan mensasarkan jumlah bangunan yang terlibat sebanyak 10 bangunan menjelang 2027. Strategi yang keenam ialah Green Data Center, yang ini kita memasanglah dan juga melaksanakan program penghijauan pusat data ataupun Green Data Center yang kita merasakan bahawa kawasan tersebut adalah penyumbang kepada penggunaan tenaga yang paling tinggi. Jadi kita nak mengoptimum dan juga menjimatkan penggunaan tenaga bagi pusat data di bangunan Ibu Pejabat MPK dan juga di cawangan-cawangan MPK yang lain. Strategi 7 adalah penggunaan air secara efisien, yang ini kita buat program-program penjimatan dan juga kempen-kempen. Dan yang terakhir yang dititikberatkan dalam skop pada tengah hari ini ialah tentang pelaksanaan program 5R, yang ini strategi yang ke-8 mana memberi peluang kepada warga MPK dan juga semua stakeholder kita dalam proses mengurangkan penjanaan sisa pekerjaan melalui program 5R di peringkat komuniti warga MPK, kemudian melaksanakan program sifar habis plastik dan juga polystyrene pada tahun 2018 di peringkat peniaga dan juga penjaja, dan juga mensasarkan pengurangan 5% sisa pekerjaan setiap tahun di tapak pelupusan bermula tahun 2017.
Jadi ini adalah pelan tindakan bandar rendah karbon ya. Jadi sebarang proses pelaksanaan kita berpandukan kepada pelan tindakan tersebut. Okey, jadi saya teruskan kepada tumpuan pelaksanaan yang ini antara elemen-elemen pelaksanaan dan tumpuan kepada yang nombor 4 tentang program kita semula. Next. Kemudian impak pengurusan ya. Next puan. Impak pengurusan sistem pekerja yang tidak betul seperti yang kita sedia maklum, kalau kita dapati beginilah keadaan apa yang berlaku sebelum ini dan mungkin yang sekarang ini pun dalam proses pemeliharaan ya. Antaranya yang paling terkesan adalah sungai yang mana menjadi center ataupun platform kepada pembuangan sisa-sisa air dan juga discharge ya. Jadi memang kebanyakan aliran-aliran air daripada kawasan perumahan, industri dan sebagainya akan dialih ke sungai yang mana sepatutnya air itu adalah air bersih ya, yang telah pun dirawat. Tapi malangnya apa yang berlaku ianya membawa kepada masalah kepada sistem dan juga kualiti air sungai tersebut. Kemudian suhu haba di bumi juga akan meningkat. Kemudian akan berlaku pencemaran tanah serta yang paling terkesan adalah longkang tersumbat dan banjir. Yang ini kita mengambil maklum dan juga mengambil pengajaran dari daripada kesan pembuangan sisa minyak masak khususnya daripada rumah-rumah yang mana minyak masak tu kebanyakan si rumah ni sebelum ni kadang-kadang dia akan buang melalui sinki dan akhirnya akan ke salur longkang dan kemudian ke sungai ya. Jadi akan menyebabkan longkang keladak longkang akan tebal dan meningkat yang mana akhirnya akan berlaku banjir kilat ya, di satu kawasan. Okey, next tentang jumlah pungutan yang dihasilkan sampah ataupun sisa pekerjaan di kawasan MPK ya. Jadi sektor kediaman jenis guna tanah kediaman memang penyumbanglah kepada pembuangan ataupun penghasilan sisa pekerjaan dan direkodkan sebanyak dekat 300,000 unit rumah. Kemudian industri, kita ada banyak kilang, cuma di sini saya tak dapat jumlah sebenar, actual jumlah kilang. Tapi kita ada jumlah lot lebih kurang dekat 9,000 lot yang mana telah pun dimajukan untuk sektor perindustrian. Kemudian perdagangan ada 19,000 lot. Dan yang lain adalah utility atau entiti yang menyumbang kepada pembuangan sampah seperti sekolah, hospital, pusat keagamaan dan lain-lain. Jadi antara konsep, next one. Antara konsep, next one. Konsep ataupun asas dalam prinsip-prinsip amalan kita semula, inilah dia. Pertamanya kurangkan, kita cuba sedaya upaya untuk mengurangkan kuantiti pengurangan sampah. Kemudian kita guna semula mana-mana material yang boleh diguna semula, perlu diguna semula. Kemudian kita semula, kemudian kompos, khususnya pada sisa-sisa makanan yang sepatutnya boleh dilaksanakan, yang mana boleh dijadikan sebagai baja ataupun sampah-sampah domestik, dan juga hasil-hasil dahan ataupun daun-daun pokok juga boleh dijadikan, boleh dilaksanakan proses kompos. Dan sekali adalah proses pelupusan iaitu melalui kaedah sanitary landfill ataupun incinerator. Dan di MPK kita ada perancangan fizikal dengan kita melaksanakan program publicity ataupun pendidikan. Kita mewawarkan bagi memastikan bahawa warga Kelang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program recycle. Dan dalam pelaksanaan serta publicity ini kita bersandarkan kepada 3 SDG utama seperti yang telah pun disasarkan, ada 17. Dan antara 3 SDG yang pertama, yang SDG tersebut adalah SDG 9 iaitu membina infrastruktur kukuh, mempromosikan industri yang menyeluruh dan mampan dan merangsang inovasi. Kemudian SDG 11 menjadikan bandar dan pendapatan manusia menyeluruh, selamat dan kukuh dan mampan. Dan SDG 13 menangani perubahan iklim di samping lain-lain SDG yang berkaitan. Jadi untuk makluman untuk di peringkat MPK ini, pelancaran laporan SDG MPK telah pun disediakan dan telah pun dilancarkan pada tahun lepas. Okay, next. Dan kita juga tidak lari daripada dasar-dasar kerajaan, khususnya di peringkat persekutuan melalui KPKT di bawah RMK. Kemudian kita terjemahkan di peringkat negeri Selangor tentang pengurusan sisa, pengurusan kos pelupusan dan lain-lain. Kemudian kita laksanakan di peringkat MPK, di peringkat perbandaran, iaitu melalui Trust Strategi 4, kita ada pelan tindakan ataupun kita ada pelan strategik Majlis Perbandaran Kelang yang telah pun
terbitkan ataupun dilaksanakan atau dikuasakan sejak 2016, yang mana ada trust dan antara dua trust penting untuk program recycle ialah untuk menaik taraf kualiti perkhidmatan, kebersihan dan pengindahan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat, kemudian memantapkan perancangan dan juga kawalan pembangunan bandar bagi menghasilkan pembangunan yang mempan. Jadi kita terjemahkan untuk kita sematkan dalam sanubari setiap stakeholder dan juga setiap warga kita tentang tafsiran ataupun definisi kita semula. Okay, next. Saya rasa ini semua sudah maklumlah tentang tafsiran dan juga apa yang dikatakan tentang kita semula ataupun dan juga kesan-kesan. Okay, next. Kemudian kita ke bahan. Ini adalah bahan-bahan material utama yang terlibat dalam kita melalui proses kita semula, kertas, kaca, logam, sisa makanan dan plastik. Okay, next. Kenapa perlu kita semula? Okay, kita ada beberapa elemen penting kat sini. Yang pertamanya tentang tambahan pendapatan. Sekiranya kita bijak melaksanakan proses kita semula ni, ianya akan menghasilkan satu income kepada kita ataupun aset, boleh menambahkan ekonomi keluarga ataupun organisasi ataupun komuniti melalui bahan kita semula. Kemudian kita boleh mengubah sisa menjadi nilai tinggi seperti sampah sisa-sisa domestik tadi. Kemudian yang ketiga, memelihara ruang hidup kita supaya kita merasai suasana hidup yang selesa dan juga mempan serta lestari. Yang keempat, kita dapat menghasilkan satu persekitaran yang bersih dan sihat. Dan yang kelima, kita dapat mengurangkan pencemaran serta dapat mengawal kualiti udara setempat. Dan next di MPK, khususnya program kita semula ini telah pun dilancarkan ataupun dilaksanakan sejak 2007. Kemudian pada 2012 kita buat perluasan dengan kempen kita semula minyak masak. Kita fokus kepada kawalan ataupun pengutipan program kita semula minyak masak, yang mana kita dapati minyak masak adalah penyumbang utama kepada masalah ataupun pencemaran sistem perairan ataupun perparitan kita. Dan yang ini kita bekerjasama dengan pihak MPK, warga MPK, pihak NGO, pihak komuniti dan juga agensi-agensi, khususnya permis makanan. Kemudian pada tahun 2017, MPK telah memperkasakan program kita semula dengan mengadakan hari kita semula pada setiap hari Jumaat minggu keempat. So yang ini di Kelang memang kita amalkan sejak last year 2017, yang mana setiap hujung bulan, setiap hari Jumaat, kita minta semua jabatan keluarkan ataupun bawa hasil-hasil ataupun barangan yang boleh di kita semula, seperti yang saya sebut tadi, termasuk minyak masak. Jadi selalunya kita minta ketua kerani, in charge setiap jabatan, kita ada 16 jabatan, dan kita ada kolektor, ada 2 kolektor yang mana dilantik oleh pihak berkuasa negeri, ada UPEN, iaitu Seri Gunung dan juga Unit 10. Jadi syarikat ini akan datang pada setiap hari Jumaat pagi, setiap bulan, dan semua jabatan-jabatan akan centralisekan hasil kutipan barang kita semula dan juga minyak masak untuk dikutip atau dipungut oleh syarikat yang telah dilantik tadi. Dan semua ini memang dibayar. Setiap timbangan dibayar, kertas, kaca dan sebagainya akan dibayar dengan certain kilo, dan minyak dibayar setiap RM1 setiap sekilo. Itu yang dibayar kepada kita, dan melalui proses ini kita terjemahkan dan kita perluaskan kepada semua agensi melalui program-program engagement di kalangan sekolah, di kalangan pusat ibadat, dan kita akan beri anugerah. Selain daripada dapat hasil melalui jualan barang-barang tadi, kita juga akan beri award kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan program recycle berjalan secara menyeluruh. Dan melalui program ini kita ada fasa-fasa. Next. Kita ada 6 fasa, yang mana fasa pertama melibatkan warga kerja MPK. Jadi untuk memberi keberkesanan dan juga efektif program ini, kita kena membudayakan program kita semula di kalangan warga MPK dulu, warga PBT dulu, kena jadi model, kena jadi pengamal untuk menjadi contoh kepada stakeholder dan juga lain-lain community. Jadi MPK kita memang pengurusan memang very full support untuk menggalakkan warga MPK terlibat dalam program recycle setiap hari Jumaat tadi, setiap hujung bulan.
Dan yang itu untuk fasa pertama, dan semua hasil kutipan ni memang kita rekodkan, ya. Ada bacaan dia. Kita nak tahu berapa banyak jumlah kutipan. Kemudian untuk fasa 2, kita fokus kepada premis perniagaan dan juga restoran serta gerai majlis dan juga pasar raya termasuk pasar malam. Kita buat program dengan pengusaha-pengusaha ataupun player-player ni. Kemudian komuniti perumahan, komuniti industri dan sebagainya. Fasa 3, kemudian fasa 4, institusi keagamaan, masjid dan juga pusat-pusat keagamaan selain Islam. Kita ada buat engagement dengan AJK untuk melaksanakan program recycle. Kemudian fasa kelima adalah jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta serta GLC yang ada di Kelang, khususnya jabatan-jabatan kerajaan di peringkat daerah. Dan yang keenam adalah fasa keenam adalah institusi pendidikan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah ni memang kita sarankan supaya pendidikan tu bermula daripada kanak-kanak sekolah, sebelum terlewat. Jadi pihak sekolah kita ada 132 sekolah, jadi kita buat engagement dan almost separuh daripada sekolah terlibat untuk menjayakan program kita semula. Dan ini hasilnya, untuk next adalah hasil yang mana kutipan minyak masak dan juga barang 5R yang mana telah dihasilkan sejak fasa dikuatkuasakan pada 2016, 17 dan 18 untuk 5 fasa. Fasa pertama MPK konsisten dengan kutipan minyak masak dan juga pada tahun 2016 kita tak laksanakan lagi untuk 5R. Dan fasa 2 melibatkan sektor perniagaan dan fasa ketiga komuniti. Yang ini adalah jumlah yang dihasilkan pada tahun 2016. Kemudian 2017 MMT itu adalah minyak masak terpakai. Kemudian 2018 bacaan-bacaan ini telah direkodkan, kemudian kita masukkan dalam sistem yang mana telah pun kita bina melalui sistem Ecogen, satu kemudahan apps yang mana boleh diakses untuk memasukkan data-data hasil daripada kutipan semua sektor tadi untuk direkodkan. Kemudian untuk fasa seterusnya untuk minyak masak dan juga barangan 5R untuk ke-6 fasa pada tahun 2019 ataupun last year. Ini adalah bacaannya 3,900 untuk minyak masak. Ini kg Next one. What next? Untuk 2019 last year 3,900, kemudian untuk premis perniagaan 5,600. Komuniti ini ada pertambahan engagement dengan komuniti hasil daripada kerja keras dan juga approach kita kepada komuniti perumahan khususnya. Jadi melibatkan kepimpinan masyarakat setempat dan juga penglibatan ahli majlis di kalangan kita. Jadi kita gunakanlah akses platform ahli majlis ni dalam kita nak melaksanakan program recycle di peringkat komuniti. Jadi kita tackle satu satuan penduduk, kemudian kita cadangkan di mana satu tempat untuk dibuat center ataupun pusat pengutipan. Kemudian fasa 4 agama untuk last year ada 4,800. Kemudian jabatan kerajaan masih rendah. Kita akan bekerja keras untuk memastikan semua bangunan-bangunan kerajaan di daerah Kelang terlibat dalam program kita semula, khususnya minyak masak dan juga 5R, dan juga institusi pendidikan ataupun sekolah-sekolah sebanyak 587 kg. Okey. Dan hasil daripada maklumat yang mana telah pun direkodkan oleh pihak yang mengutip atau syarikat yang mengutip minyak masak terpakai dan juga barang kita semula tadi, jumlah untuk yang ini untuk tahun 2020 tahun ni maknanya sehingga Ogos, daripada Januari hingga Ogos untuk tahun ini warga MPK konsisten. Kemudian fasa 2 premis perniagaan, komuniti, keagamaan, jabatan kerajaan dan institusi pendidikan. Saya cuba kira kat sini jumlahnya adalah sebanyak 22,135.8 kg setakat ini untuk tahun ini sahaja. Dan untuk 5R pada tahun ini sebanyak 79,546.69 kg barangan telah pun dikutip ataupun dikumpulkan. Dan kita transfer kepada data kutipan keseluruhan untuk kesemua fasa. Next. Untuk kesemua fasa, kita ada 6 fasa, yang mana fasa 1, 2, 3 yang itu agak awal, yang mana data yang dicatatkan pada tahun 2016 sehingga tahun ini, seperti yang tertera di skrin. Kemudian untuk fasa institusi keagamaan, kita agak perlahan, kita start 2018. Begitu juga dengan jabatan-jabatan kerajaan dan juga institusi pendidikan. So yang ini data yang dikumpulkan
secara keseluruhan merangkumi 6 fasa tadi. Kemudian next adalah keseluruhan sejak program kita semula yang kita lancarkan ataupun kita laksanakan di MPK untuk komuniti dan juga kesemua warga MPK yang terlibat dengan engagement kita. Bermula pada tahun 2016 sebanyak 8,000, yang mana masa itu adalah kutipan minyak masak sahaja. Kemudian 2017 20,000 meningkat jumlah kutipan. Dan kat situ kita mula juga dengan recycle 5R sebanyak 7,000 pada tahun 2017. Kemudian 2018 sebanyak 20,000 tan, 20,000 kg minyak masak telah pun dikutip. Manakala bahan barang 5R adalah sebanyak 6,900. Kemudian pada tahun 2019 last year, minyak masak meningkat kepada 27,500 dan barangan 5R memang sangat-sangat drastik pada tahun lepas 110,567.35 kg telah pun dikutip iaitu daripada pelbagai jenis barang lah ataupun material lah. Kemudian yang untuk tahun ini sebanyak 18,600 untuk kutipan minyak masak terpakai dan sebanyak 78,875. Walaupun beberapa bulan kita mengalami tempoh PKP, pandemik COVID-19, tetapi pembuangan tu masih lagi berlaku dan kita merasakan lebih banyak sebab pembungkusan lebih banyak. Apa dia? Cepat. Okey, dah dapat signal untuk cepat. Okey, ini next adalah bahan kempen. Okey, next one. Okey, ini bahan kempen. Ini kita nak lihat dari sudut sebelum dan selepas pelaksanaan program. Kemudian next. Ini next one, yang ini pamphlet ataupun bahan-bahan kempen program. Next, yang ini semua adalah proses pendidikan untuk kita memastikan bahawa semua stakeholder dan juga komuniti kita faham tentang program kita semula. Okay, next. Okay, next one. Yang ini satu sistem yang mana telah pun dicipta melalui kaedah aplikasi digital yang mana kita ada sistem EcoChain yang mana yang ini boleh diakses oleh pihak publik dan juga dikawal oleh pihak kita, yang mana semua kutipan-kutipan dan juga hasil barangan kita semula direkod dan dimasukkan dalam data ataupun dalam sistem yang telah pun kita wujudkan melalui website seperti yang tertera di skrin. Kemudian sebelum berakhir, untuk saya share tentang pencapaian MPK. Pencapaian MPK sama ada daripada luar negara dan juga dalam negara. Okay, next one, pencapaian MPK puan, saya share sikit just for our perkongsian lah tentang persijilan dan juga award-award yang telah pun diperolehi hasil daripada program yang telah pun kita laksanakan sebelum ini sehingga sekarang. Okay, next. Okay, next, yang mana anugerah Diamond daripada Mestec, daripada Hari Perancang Bandar Sedunia dan lain organizer yang telah pun memberi award serta pengiktirafan kepada kita lah. Okay, next. 17, 18, 19, 20. Okay, next. Dan saya nak share sikit tentang harapan tentang harapan. Kalau kita mestilah kalau kita nak melaksanakan sesuatu, kita ada harapan pertamanya untuk menerus dan memperkasakan amalan kita semula pada warga Kelang. Kemudian menjadikan program kita semula sebagai program penjimatan keuangan, pengurusan keuangan. Kemudian memperkasakan kita semula di kalangan komuniti, menguat pasukan undang-undang berkaitan penjagaan alam sekitar, melaksanakan program anak ingkat kita semula. Keenam, menguat pasukan undang penjagaan alam sekitar. Ketujuh, untuk melahirkan generasi yang cintakan alam sekitar dan lestari serta mempan. Dan yang ke-8, memberi pengiktirafan kepada komuniti sebagai galakan dan juga role model kepada komuniti lain. Dan sebelum saya menutup, telah memang tercungap-cungap ni. Memang seronok tapi masa agak suntuk. Nanti mungkin organizer atau pengurusia boleh fikirlah cari pendekatan macam mana supaya kita boleh santai dan relax. Kita mengambil petikan, the world needs a change, it cannot change itself, it is me, it is you, it's all of us who have to bring that change. Jadi kita ambil daripada petikan Cik Malala lah. Dia ni yang mana menjadi mangsa penderaan kepada satu rejim
yang mana dia terbit statement dalam persidangan di UNESCO ataupun di persidangan bangsa-bangsa bersatu. Jadi akhir sekali Puan dan juga Pak Rustia, saya ucapkan terima kasih lah atas perkongsian ini, dan insyaAllah kita akan berkongsi maklumat di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq, dan saya mohon maaf lah sekiranya terdapat kesilapan. Sekian, terima kasih.